Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua lah. Yang ada sekarang berapa orang je? 4 orang. Okay, tak apalah. Okay, hari ni saya akan recall balik tentang apa yang kita belajar tentang minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang rumus algebra, betul tak? Okay, jadi sekarang soalan diberi adalah A sama dengan 5 per 2 darab M. Yang mana perkara rumus adalah M. So, maka kita nak, kalau kan saya cakap dulu. Kan di sini ada dua rumah, yang rumah pertama dan rumah kedua. First thing first, sekarang rumah yang ada M ni, kita nak ada satu sahaja. Dia nak M sahaja. Jadi, sekarang ada dua tingkat. First step, kamu kena jadikan dia semua setingkat. So, kalau kamu nak jadikan rumah ni semua setingkat, maksudnya kamu kena alihkan 2M ni ke kiri. Yang mana kalau di sini dibahagikan, maka kalau bawa ke kiri, dia akan jadi darab. Okey, jadi dia akan jadi 2MA sama dengan 5. Okey, sekarang kita tengok. Sekarang M berada bersama dengan 2 dengan A. Maka M nak sorang-sorang dekat dalam rumah. Maka M kena kena halau 2 dengan A. Okey, kita boleh tak halau dua-dua sekali? Boleh ke tidak? Boleh kan? Sebab apa boleh? Sebab kalau kita pergi aturkan balik, dia akan jadi 2A darab M sama dengan 5. Dan di sini adalah benda yang sama. Benda yang didarabkan. 2 darab A. So, bila darab, kita bawa ke sana akan jadi Bahagi. bahagi. Maka ini jawapan dia. M sama dengan 5 per 2A. Okey. Cuba ingat balik kan, macam mana kita nak selesaikan rumus algebra. Jika diberi perkara rumus itu adalah abjad. Boleh? Boleh. Okay, good. Okay, sekarang kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua, T sama dengan M tolak N bahagi dengan negatif 3. Dan perkara rumus di sini adalah M. Maka, kamu kena alihkan yang selain daripada M. Okey, sekarang kita tengok rumah pertama ada T, rumah kedua ada M tolak N bahagi negatif 3. Macam saya cakap tadi, kalau rumah tu ada dua tingkat, kita kena jadikan setingkat dahulu. Maka kamu kena alihkan dulu yang bahagi negatif 3. Kalau bahagi, bawa ke kiri akan menjadi darab. Betul tak? So, dia akan jadi darab, dia akan jadi negatif 3T sama dengan M tolak N. Okey. So, sekarang kita tengok rumah ni dah jadi setingkat. Maka kita kena tengok rumah pertama ada negatif 3T. Rumah kedua ada M tolak N. Okey, sekarang kita nak perkara rumus dia adalah M. Maka M mestilah berada seorang-seorang saja di dalam rumah. So, kita kena halau negatif N. Kalau kita halau negatif N, maka kalau kita halau dia akan jadi apa? Negatif akan jadi Positif. positif. Alright, good. So dia akan jadi positif. Maka dia akan jadi negatif 3T tambah N sama dengan M. So, kita nak lawakan dia, kita jadikan M tu kat depan. M sama dengan negatif 3T tambah N. Okay, boleh? Dapat tak? Ni recall balik apa yang kita belajar minggu lepas. Boleh? Boleh semua? Boleh. Okay, good. Okay, sekarang saya akan masuk tentang topik kita pada hari ini lah. Okay, sepadam boleh? Padam Alright. Okay. Okay, topik kita pada hari ini adalah topik baru iaitu bab 4. Bab 4 iaitu poligon. Okay. Siapa pernah dengar perkataan poligon ni? Siapa pernah dengar? Pernah. Pernah kan? Sebab kita pernah belajar dulu time tingkatan 1 bab 9 iaitu asas poligon.
Okay, ingat lagi tak? Tingkatan 1. Asas poligon. Ingat? Ingat lupa? Okay, tak apa. So, hari ni subtopik yang berada di bawah poligon adalah pertama adalah poligon sekata. Okay, poligon sekata. Dan subtopik yang kedua adalah sudut, iaitu sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Sudut pedalaman dan sudut peluaran. Sudut peluaran poligon. Okay. So, hari ni saya akan ajar satu subtopik saja, iaitu poligon sekata. Okey. Macam sebagi tahu tadi dalam grup, kan saya suruh print. Siapa dah print yang pertama tu, aktiviti pertama, dan aktiviti yang kedua tu, siapa ada jangka lukis dan pembaris dan pensel? Semua ada tak? Ha? Semua ada? Tak ada. Tak ada? Okey. Tak ada lagi Belum beli lagi Okey, tak apa. Dah beli, lepas tu monyet main hilang. Monyet main. Astaghfirullahaladzim. Okey, tak apa. Alright. So, hari ni saya akan masuk tentang poligon sekata. Okey. So, yang sekarang ni nota boleh salin Apa yang saya tulis boleh salin Okey. Poligon itu ialah bentuk tertutup. Bentuk tertutup pada suatu sata yang terdiri daripada tiga atau lebih sisi lurus Okey, salin dulu Ni nota Boleh Poligon sekata ialah mempunyai adalah sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang. B adalah sudut pedalaman yang sama saiz. Sudut pedalaman yang sama saiz. Okey. Nombor 3, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi bagi poligon sekata. Okey, semua salin dulu. Lepas tu nanti saya terangkan. Nampak tak? Nampak kan? So, salin dulu. Okey, poligon ialah bentuk tertutup pada suatu sata yang terdiri daripada 3 atau lebih sisi lurus. Yang kedua adalah poligon sekata ialah mempunyai sisi yang sama panjang
dan sudut pedalaman yang sama saiz. Dan seterusnya adalah bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi bagi poligon sekata. Okey, boleh Boleh nampak Nampak semua? Alright. Nampak. Dah salin? Tak siap lagi cikgu. Okey, salin dulu. Sebagi masa. Sebab saya nak tulis lagi sebab tak cukup ruang. Sifat geometri poligon sekata. So ni adalah sifat geometri poligon sekata lah. Boleh? Dah habis salin dah? Semua dah habis salin? Dah. Dah, alright, good. Okay, so boleh padam? Boleh tak sepadam? Boleh? Sepadam Okay. Saya akan ajak akronim macam mana kamu nak ingat poligon-poligon asas yang pernah kamu belajar dulu tingkatan 2, tingkatan 1 bab 9. Okey. Yang pertama sekali adalah segitiga. Betul tak? Ingat tak? Segitiga iaitu ada 3 bucu. Dan seterusnya adalah sisi 4. Ingat tak? Sisi 4. Okey, lepas tu sekarang ni saya akan mula cara nak menghafal akronim. Iaitu apa? Akronim tu macam mana kita nak hafal? Pentagon. Penduduk. Hendak. Hempap. Hempap. Orang. Nama. Damia. Okey. Yang pertama ni adalah pentagon. Pentagon. Okey. Yang kedua adalah hendak. Maka dia akan jadi heksagon. Heksagon. Yang kedua hempap. P di sini jadi heptagon. Heptagon. Dan seterusnya orang. Oktagon. Oktagon. Dan seterusnya nama. N. Nonagon. Dan seterusnya D iaitu dekagon. Yang mana kamu tahu pentagon adalah 5 bucu dan heksagon adalah 6 bucu, heptagon adalah 7 bucu, oktagon adalah 8 bucu, nonagon adalah 9 bucu dan dekagon adalah 10 bucu. Okey. Ingat lagi tak yang ini? Ha? Saya cakap seorang-seorang ke?
Respon sikit. Ya, Betul, ingat lagi tak? ingat. Ingat? Alright, good. Okay, sekarang kalau kamu ingat, saya akan tunjuk bentuk-bentuk dia uh, menggunakan laptop lah. Saya akan present kan. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Okay, so di sini saya akan tunjuk kepada kamu bentuk-bentuk yang berada dalam topik poligon. Okay, boleh? Okay. Nampak tak saya tengah present? Nampak tak? Nampak. Okay, alright. So sekarang ni bentuk segitiga. Okay, kalau kamu lihat di sini, yang pertama ini adalah bentuk tiga segi ataupun segitiga. Yang mana bucu dia ada berapa? 1, 2 dan 3. Okay, saya cakap tadi kan apa? Kalau poligon sekata, sekarang kan kita ada topik poligon sekata, betul tak? Dia mempunyai sisi yang sama panjang. Okay, sekarang kita tengok sisi yang sama panjang. Kita tengok dia punya sisi dia berapa. Okay, nampak? Sisi dia sama panjang iaitu 5.2 cm. 5.2 cm. 5.2 cm. Maka satu ciri dia dah telah menepati poligon sekata. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Dan ciri yang kedua pula adalah sudut pedalaman yang sama saiz. Kalau kamu tahu, dulu kamu belajar sudut pedalaman adalah sudut yang berada di bucu sini. Iaitu di dalam bentuk tersebut. Betul tak? Betul? Okey. Betul. Jadi kita nak buktikan betul ke tidak dia sama saiz. So kita tengok kepada angle dia. Okey. Maka betul lah dia sama saiz iaitu 60 degree dan 60 darjah dan 60 darjah. Okey, dapat? Dapat. Okey. Ini bentuk segitiga. Okey. Dan ada satu lagi iaitu dia punya paksi simetri. Okey. Paksi simetri ni apa sebenarnya? Paksi simetri ni adalah garis yang mana kalau kamu lipat, kamu akan dapat suatu bentuk yang sama saiz. Okey, sekarang kamu tengok kat sini. Kalau kamu lipat dua, alamak, bergerak pula. Kalau kamu lipat dua, alamak, dah bergerak. Okey, kalau kamu lipat dua kat tengah ni, sebab tu saya cakap, saya nak kamu print. Lepas tu saya nak kamu gunting. Saya nak tunjuk paksi simetri tu macam mana. So kalau kamu lipat di tengah ini, itu adalah paksi simetri yang pertama. Okey. Lepas tu kalau kamu lipat di bucu sini juga, kamu akan dapat bentuk yang sama kiri dan kanan, iaitu paksi simetri yang kedua. Lepas tu kalau kamu lipat di sini juga, kamu akan dapat paksi simetri yang ketiga. So itu sahaja yang boleh dilipat untuk mendapatkan bentuk yang sama kiri dan kanan. Faham tak? Contoh Faham. contoh sebagi buku lah, buku kan. Buku ni kan, petak kan. Nampak petak kan. Kalau kita lipat, okay, lipat. Ini adalah paksi simetri yang sama, iaitu kiri dan kanan sama saiz. Ini adalah paksi simetri dia. Faham? Faham. Okay, good. So saya cakap tadi apa? Paksi simetri adalah sama dengan jumlah sisi poligon sekata tu. Betul tak? Tadi kita dapat 3 kan? 3 paksi simetri. Dan sekarang kamu tengok sisi dia ada berapa? Ada 1, ada 2 dan ada 3. So benda ni sama. Okay, boleh faham? Boleh faham. Alright, good. Okay, sekarang kita pergi kepada bentuk sisi 4 pula. Okay. So, bentuk sisi 4 macam ini Okay, bentuk sisi 4, dia ada 4 sisi dan 4 bucu dan juga 4 paksi simetri. Dan yang mana paksi simetri dia samalah dengan sisi dia.
Dan kamu tengok ciri bagi poligon sekata ada dua kan tadi, iaitu panjang sisi mesti sama. So sekarang kita tengok panjang sisi dia sama ke tidak. Nampak sama 4.24. Semua sama. Okey, lepas tu ciri yang kedua pula adalah dia punya sudut pedalaman mestilah sama saiz. Okey, so sekarang kita tengok kepada sudut pedalaman dia. Nampak? 90, 90, 90, 90. Okey, boleh? Boleh? Nampak tak? Nampak kan? Boleh. Alright, good. Okay, so sekarang lepas 4 pula kita pergi kepada pentagon. Okay, pentagon ni, okay, nampak? Dia adalah poligon yang sekata juga. Sebab apa sekata macam tu? Sebab sisi dia sama panjang iaitu 3.53. Semua sama. Dan saiz bagi sudut pedalaman dia pun sama saiz iaitu 108 darjah. Okay? Siapa pernah pergi bukan pergilah, pernah tengok cerita Amerika ke kan? Mesti ada pentagon kan? Ingat tak pentagon tempat askar tu? Bentuk dia macam ni lah. Dia ada 5 bucur. Okay? Boleh? Sebelum tu saya ulang balik yang kat sini, sisi 4 ni, saya nak bagi tahu kat mana paksi simetri dia. Okay, paksi simetri dia adalah dekat sini bila kita lipat kat tengah ni, itu yang pertama. Okay, lepas tu kita lipat yang kedua. Ini yang kedua. Lepas tu kita lipat dekat sini pula. Ketiga. Dan lipat di sini pula. Yang keempat. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Ke tidak? Okay, nampak. Alright, good. Okay, kalau nampak tak apa. Okay, seterusnya yang pentagon tadi kan. Okay, kat mana pula dia punya sisi tu? Dia punya paksi simetri tu. Okay, kamu kena lipat lah. Lipat dekat sini dulu. 1. Okay, lipat kat bucu Lepas tu lipat yang kedua. 2. Lipat yang ketiga. 3. Lipat yang keempat. 4. Dan yang kelima. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, boleh? Okay, sebab tu saya nak kamu print, baru kamu nampak, kamu buat sendiri. Kalau macam ni susahlah saya nak bagi kamu nampak sangat. Okay, boleh? Boleh. Okay, seterusnya adalah hexagon. Hexagon ni dia mempunyai 6 bucur. Okay, kamu lihat di sini. Semuanya sama, iaitu sisi dia sama dan dia punya saiz bagi sudut pedalaman pun sama. Maka dia adalah poligon sekata. Alright, good. So, kat sini kalau kamu lipat kat mana? Yang ini yang pertama. 1, 2, 3. Lagi 4, 5, 6. Okay, nampak tak? Kalau kamu lipat tu maksudnya kamu menjadikan kiri dengan kanan dia benda yang sama saiz. Boleh? Boleh tak? Boleh. Alright, good. Okay, seterusnya adalah heptagon. Heptagon ni mempunyai 7 bucur. Okay. Seperti mana yang kamu lihat di sini, nampak? Dia punya saiz pun sama. Saiz bagi sudut pedalaman setiap bucur ni dan sisi pun sama panjang. Maka dia adalah poligon sekata. Yang mana paksi simetri tu kamu boleh buat macam mana? Okay, yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nampak? So ada 7 paksi simetri yang mana dia sama dengan bilangan sisi ataupun bilangan bucur. Okay. Seterusnya kita pergi kepada oktagon. Oktagon pula ada berapa? Ada 8. Okay, kamu tengoklah dekat sini. Nampak? Benda yang sama. Sisi dia mesti sama panjang dan saiz bagi sudut pedalaman pun mesti sama saiz. Okay, sekarang kita lihat pada paksi simetri dia yang mana.
Okey, yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 6, lepas tu 7, lepas tu 8. Okey, nampak tak? Nampak? Okey. So, dia ada 8 juga paksi simetri. Okey, boleh? Boleh. Alright, good. So, kita pergi kepada seterusnya adalah nonagon. Nonagon pula Boleh? Nonagon ni macam biasa, dia ada 9 juga sisi yang sama panjang dan 9 juga sudut pedalaman yang sama saiz, 180 degree, okey? Darjah lah. Okey, kita tengok, kita cari yang mana paksi simetri dia. Okey, sekarang kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 je lah. Ni kalau kita buat sini lagi, benda yang sama, kita ulang balik. So, dapat 9 paksi simetri. Okay. Boleh? Boleh. Alright. Dan seterusnya adalah dekagon. Okay, dekagon ni dia mempunyai 10 bucu. Yang mana dia punya darjah adalah sama saiz, dia punya sudut pedalaman sama saiz dan sisinya pun sama panjang. Itulah yang dinamakan poligon sekata. Dan kita lihat paksi simetri dia yang mana. Okey, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 dah. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak kan? Alright, good. So, ada 10 paksi simetri. Okey, sekarang dah selesai untuk aktiviti pertama kita. Kita menentukan sama ada dia paksi simetri atau bukan. Okey, sekarang kita lihat kepada buku teks. Okey, sekarang nampak kan? Okey, sekarang kita tengok latihan kita. Okey, yang pertama, alright, sekarang ni tengok yang muka surat. Jom cuba 4.1. Okey, sekarang soalan dia diberi adalah tentukan sama ada setiap poligon berikut merupakan poligon sekata ataupun poligon tak sekata. Okey, siapa boleh beritahu ini poligon sekata ke poligon tidak sekata? Sekata. Kenapa sekata pula? Betul ke sekata? Kan saya cakap tadi, silap sebab dia dia tak mempunyai sisi yang tak sama. Sebab dia tak sama. sisi kalau poligon sekata mesti sisi sama panjang dengan sama saiz bagi sudut pedalaman. Okey, sekarang kamu tengok sisi kiri dengan kanan dia sama. Atas dengan bawah dia sama dengan atas dengan bawah lah. Tapi kesemuanya tak sama panjang. Nampak tak? Nampak. Maka dia bukan maksudnya poligon poligon tak sekata. sekata lah, betul tak? Poligon tak sekata. Tak sekata. Okey. Kalau sekata macam setunjuk tadi lah. Okey, setunjuk balik Okey, nampak sekejap Okey, nampak? Ini adalah poligon sekata iaitu dia sama panjang. Nampak? Sisi dia sama panjang. 1, 2, 3, 4. 4 sama. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini. Okey, sisi yang pertama dengan yang ketiga ni je sama. Yang kedua dengan keempat ni, dia tak sama pun dengan 1 dengan 2. Ingat, kalau poligon sekata mesti semua sama panjang. Boleh? Boleh tak? Boleh. Alright, okay.
So sekarang jawapan A adalah poligon tak sekata. Okey. Sekejap saya nak tulis sikit. Boleh tulis. Sekejap Tak boleh pula. Tak apalah. Okay. So sekarang yang kedua pula B. B sekarang kamu tengok. Dia ni poligon sekata ke tidak sekata? Okay, siapa boleh bagi tahu sir? Mana cikgu? Selamat. Ni yang B ni. Sekata ke tidak sekata? Tak. Dia tak sekata. Tak sekata sebab apa? Sebab dia punya panjang sisi tu tak sama. Okay, lepas tu satu lagi dia punya ni apa? Sudut kedalaman dia. Pedalaman. Okay, sudut pedalaman dia pun tak sama. Okay, good. Yang C pula. Sama ada dia sudut, dia adalah poligon sekata ataupun tidak sekata? Dia poligon sekata. Okay, good. Sebab dia sama saiz bagi sudut pedalaman dan Dengan dia sisi punya dia. sisi pun sama panjang. Alright, good. Okay, lepas tu D pula. D ni segitiga kan? So segitiga ni dia sama panjang ke tidak? Sama panjang. Dia sama panjang Sama sisi. panjang dan sama juga dia punya Sudut sudut kedalaman. pedalaman. Okay. So dia adalah poligon Sekata. dia poligon Sekata. Okay, good. Sekarang E pula. E ni poligon sekata ke poligon tidak sekata? Poligon tidak sekata. Sebab apa? Sebab dia punya sisi dia tak panjang, tak sama panjang. Yes, betul. Sebab sisi dia tak sama panjang. Kat bawah ni kan. Alright, good. Okay, sekarang kita pergi kepada F. F ni dia poligon sekata ke tidak sekata? Tak sekata. Sekata silap. Sekata. Sekata kan? Sebab apa? Sebab dia sama panjang. Nampak? Kalau bentuk macam ni, bukan bentuk lah. Maksudnya sign macam ni dia adalah dinamakan sama panjang semuanya. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Okay, good. Okay, sekarang kita tengok G. Yang G ni dia poligon sama ke tidak? Tak, rasa tak sekata. Tak sama. Sebab apa? Sudut dekat sini nampak. Sudut dia macam Sudut cakap tepi macam dia. macam Lebih kecil besar sikit sikit. daripada yang lain kan? Betul. So dia tidak sekata walaupun dia sama panjang sisi dia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab seulang balik dua ciri yang mesti dipatuhi untuk menjadi poligon sekata iaitu sudut pedalaman mesti sama saiz dan panjang sisi mesti sama panjang bagi setiap sisi. Okey, sekarang kita tengok H pula. H ni poligon sekata ke poligon tidak sekata? Sekata. Sekata. Okey, betul. Alright, good. Lepas tu I ni poligon sekata ke poligon tidak sekata? Sekata. Semua sekata. Okey, sekata juga. Okey, betul. Alright, good. Okey, so sekarang kamu dah faham nak menentukan sama ada poligon itu poligon sekata ataupun poligon tidak sekata. Boleh? Boleh. Boleh tak? Alright, good. Boleh. Okey, sekarang saya akan pergi kepada cara kita nak melukis pula. Melukis apa? Poligon. Okey. Sekarang kita lihat sama-sama video yang dibekalkan oleh kerajaan lah. Okey, yang pertama ni kita tengok kepada semua ada buku teks kan? Betul tak? Ada. Ada kan? Alright, Ada. good. Okay, so kita akan pergi kepada muka surat 60. Muka surat 60. Iaitu kamu membina segitiga, membina bagi sisi 4 dan membina bagi pentagon. Boleh? Okay, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3. Okay, sekarang kita lihat yang pertama. Semua nampak kan setengah present ni? Okay,
nampak tak? Nampak. Nampak juga. Okay, so kita tengok yang pertama ni. Okay, yang kamu perlu ada adalah pembaris, jangka lukis dan pensel. Okay. Okay, pertama kamu ambil jangka lukis ni. Okay. Dan pembaris lah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Kalau siapa yang ada lah. Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Pertama, kalau kita nak lukis segitiga, kita kena tetapkan dahulu berapa panjang sisi yang kita nak. Okay, contoh kita ambil 5 cm. Okay, sekarang kita gariskan 5 cm. Okay. So, kita tandakan titik A dan titik B. Okay. So, titik A dahulu, kita ambil jangka lukis tu. Kamu buat panjang sebanyak 5 cm dan kamu buat macam tu. Nampak? Nampak tak? Dia Nampak. tarik yang tajam tu. Okey, nampak kan? Okey, lepas tu kamu nak lukis satap dekat tengah dia tu. So, yang tu akan jadi B, yang itu akan jadi C. So, senang je, kamu just lukis segitiga. Nampak tak? Okey. Satu. Okey, garis. Lepas tu sum, garis lagi. Nampak? Senang kan? Senang. Oh, macam tu. Okay, so maksudnya first kali kamu kena buat garis lurus lah, tak kira lah panjang mana. Lepas tu kamu ambil jangka lukis kamu tu, kamu ukur guna pembaris kamu sebanyak 5 cm. Lepas tu kamu ambil yang tajam tu, kamu cocok dekat A. Kamu cocok dekat A, lepas tu kamu buat kat sini sub. Kamu tulis, bukan tulis lah, kamu gerakkan. Nampaklah macam bulatan sikit kan. Ini yang pertama. Lepas tu yang kedua, yang tajam tu kamu cocok dekat B pula. Bila kamu cocok kat B, kamu tarik pula daripada ke sini. Lepas tu nampak ada titik bersilangan dekat sini kan. Yang itu adalah C. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh aku. Okay. Semua dah try ke buat? Dah. Dapat. Okay, good. Dapat kan? Dapat. Alright, good. Okay, seterusnya adalah bentuk empat segi. Okay, kita tengok sama-sama ya. Okay. Alhamdulillah. Okay, sisi dia adalah 4 cm. Okay, buat garis macam biasa, buat garis dulu. Tandakan mana-mana untuk A. Lepas tu kamu ambil jangka lukis, buat sebanyak 4 cm. Okay. Tanda situ dulu, B. Okay. Lepas tu, kamu kena buat garisan serenjang. Okay. Garisan yang lurus ke atas A. Macam mana nak buat? Kamu kena ambil panjang yang sama. Okay. Iaitu kiri dengan kanan kamu kena tanda. Lepas tu tanda dekat atas. Untuk dapatkan dia punya titik untuk kamu sambung kepada A. Okay. Untuk katakan lurus lah. Okay. Alright. Seterusnya, kamu ambil 4 cm balik. Kamu tanda daripada A Yang tajam tu A, okay, tanda kat atas. Sub. Okay, so dekat situlah adalah 4 cm. Okay. Selepas itu, kamu nak cari titik seterusnya yang C pula macam mana? Kamu kena tanda daripada B dengan D. Okay. D dulu, 4 cm. Lepas tu B pula. Lepas tu tandakan, gariskan. Dapat ke tidak? Okey, siap. Oh, okey. Okey, dapat? Dapat. Senang kan? Senang. Okey, good. Okey, seterusnya
Yang seterusnya adalah kita nak membina sebuah pentagon. Okay. So kita lihat sama-sama. Okay. Okay. Macam biasa. Pentagon tu dia punya jejari berapa kita nak tahu. Okay. So jejari dia adalah 3.5 cm. So kamu lukis dulu titik tengah, iaitu tempat kamu cocok. Lepas tu kamu ukur sebanyak 3.5 cm. Okay. Lepas tu kamu buat bulatan. Buat bulatan dahulu. Okay. Buat bulatan. Okay, buat bulatan macam tu. Okay, okay. Alright. Lepas kamu dah buat bulatan, sekarang ni kamu kena buat apa? Kamu kena pilih satu titik A yang mana kamu akan buat macam tu, nampak? Untuk cari titik B pula. Lepas tu kamu cocok kat titik pula, buat lagi. Panjang yang sama 3.5 cm ni. Okay. Dapat titik C. Dan seterusnya kamu buat titik D pula. Dapat D. Lepas tu kamu buat titik E pula. Dapat E. Lepas tu kamu buat lagi titik F pula. Titik F. Okay, dapatlah F. Lepas tu, ambil pembaris pula. Kamu gabungkan A ke B. A ke B. Lepas tu sambungkan B ke C. Lepas tu sambungkan D ke C. C ke D. Lepas tu sambungkan D ke E. Lepas tu sambungkan E ke F. Okay. Lepas tu sambungkan lagi F ke A. Maka jadilah dia pentagon. Okay. Dapat? Dapat sikit lagi. Asal. Okay. Okay, buat dulu. Senang je kan? Nak lukis ni. Nampak? Dia ulang balik. Okay, boleh kan? Boleh. Boleh? Okay, good. Okay, dah semua? Dah kan? Dah. Okay, good. Alright. So, okay. So, sekarang settle untuk cara nak lukis, bina poligon dan menentukan poligon tu sekata ataupun tidak sekata. Okay. So, seterusnya saya akan buat conclusion sebab untuk pelajaran 4.1 ni itu sahaja, iaitu poligon sekata dan membina poligon sepadan. Okay. So, conclusion pada hari ini ataupun rumusan yang pertama, kita belajar poligon sekata kan? Poligon sekata yang mana secakap tadi dia ada dua ciri kan? Yang pertama dia adalah Sisi sama panjang. apa? Sisi yang sama panjang. Sisi sama panjang. Okey. Okey. Dan yang kedua adalah Sudut kedalaman yang sama. sudut pedalaman yang sama saiz. Sudut pedalaman yang sama saiz. Okey. Lepas tu ada lagi sebagai tahu kan? Paksi simetri dia mesti sama dengan apa? Sisi sama panjang. Sisi. Sama dengan bilangan. Bilangan sisi. Sama bilangan sisi. Bagi poligon sekata lah. Poligon sekata. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak bina poligon? Okey.
kena ada jangka lukis. Lukis. Lepas tu ada pembaris dan ada pensel lah. Okay. So, kita nak lukis segitiga. Okay, kalau nak lukis segitiga macam tadi kan, kita buat garis dahulu, lepas tu kita tanda A. Lepas kita tanda A, kita ambil jangka lukis untuk kita ukur sebanyak berapalah yang diberi dalam soalan. Contoh 3 cm. So, saya akan buat 3 cm. So, saya akan tanda sini. Okay, lepas tu ini adalah titik P, iaitu 3 cm lah. Okay, so saya akan tanda sini. Lepas tu secocok dekat B pula. Secocok dekat B, saya tanda atas. Lepas tu secocok dekat A, saya tanda atas. Okay, maka yang ini adalah C. So kita boleh gariskan. Nampak? Nampak tak? Ini adalah tiga segi. Cara nak lukis tiga segi. Lepas tu kita nak lukis segi 4 sama sisi pula. Macam mana? Macam biasa buat garisan dulu. Kita pilih titik A. Okay. Lepas kita pilih titik A, lepas tu kita nak cari yang panjang dia sama kan. Contoh saya buat 4 cm 4 cm. So saya tanda sini. Saya tanda untuk cari titik B dulu. So ini adalah 4 cm lah. Lepas tu macam mana nak tanda atas? Macam mana tanda atas? Senang je. Kamu kena kamu ambil jangka lukis tu, panjangkan sikit saja. Lepas tu kamu tanda sini, okay. Lepas tu kamu nak cari yang ke atas ni, kamu panjangkan lagi sikit, lebih panjang lagi. Kamu cocok sini, kamu tanda atas. Lepas tu kamu cocok sini, kamu tanda atas. Maka kamu akan dapat straight line, garisan yang lurus. Okay. Lepas tu kamu nak tentukan di manakah 4 cm tu. Maka kamu ambil jangka lukis tu, kamu ukur 4 cm, cocok dekat A. Lepas tu tanda dekat sini. Tanda yang 4 cm tu. Maka kat sini akan jadi 4 cm. Okay. Macam mana pula nak tanda yang untuk AB? Kat sini D lah. Macam mana nak cari C pula? Senang je. Kamu cocok yang kat sini D Kamu cocok dekat D, tanda dekat sini. Kamu cocok dekat B, tanda dekat sini. Maka di sini adalah C. So kamu garis. Maka dapatlah segi 4. Okay. Dapat tak? Ingat tak? Ingat. Okay. Lepas tu nak lukis pentagon pula. Kalau nak lukis pentagon, kamu kena ada titik tengah dahulu. Okay, titik tengah ni untuk kamu cocok untuk buat bulatan. Okay. Bila kamu dah ada titik tengah ni, kamu ukur panjang bagi jari guna pembaris dan menggunakan jangka lukis. Bila kamu ukur tu, okay, kamu ukur. Pas kamu ukur tu agak-agak 5 cm 5 cm. Okay. Lepas tu, kamu kena buat dia punya bulatan. Okay, buat bulatan dia. Okay, lebih kurang macam ni lah. Saya tak ada jangka lukis. Okay, bila kamu dah buat bulatan, panjang dia masih sama tau. Kamu jangan buat apa-apa. Jangan alih-alihkan. Ambil satu titik, lepas tu panjang dia kamu buat 1, 2. Yang ini pertama 1, lepas tu kedua, lepas tu ketiga, lepas tu keempat. Dah kan, cukup kan? Lepas tu kamu panjang 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di sini adalah pentagon. Okay, boleh semua? Boleh. Dapat tak? Dapat. Dapat kan? Okay, senang kan? Okay, good. Alright. Sekarang conclusion dah siap. Lepas tu sekarang saya akan bagi latihan. Nak tengok kamu faham ke ataupun tidak. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Alright, good. Okay. Untuk latihan bagi poligon, kamu lihat buku teks lah. Refer pada buku teks lah, senang. So, buka muka surat. Muka surat. Okay, buka muka surat 61. Okay.
Buat muka surat 61, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 A, B dengan C. Boleh? 2, 3, 4 A, B, C. Boleh tak? Boleh? Semua ada ada buku teks kan? Hello? Semua ada buku teks kan? Ada cikgu. Ada buku teks. Ha. Ada. Semua dapat tak? Muka surat 61. Dan 2, dan 2. nombor 2, nombor 3, nombor 4 A, B, C. Dapat. Boleh? Boleh. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Dan saya akan sambung pada hari esok untuk sambung bab 4.2 iaitu sudut pendalaman dan sudut peluaran. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Alright. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Nanti hantar pada selepas 1 jam daripada sekarang lah, iaitu 9.40. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Siapa yang hantar awal dengan hantar betul, saya akan bagi reward nanti time dekat sekolah. Boleh? Boleh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak balik berdoa online.